Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih Fadil pengurusi program ataupun majlis kita pada malam ini, tuan-tuan imam, jawatan kuasa qaryah, tuan-tuan dan puan-puan sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pertamanya, sebelum kita nak mula apa-apa, kita lafazkan perkataan yang sangat besar maknanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengizinkan kembali untuk kumpulan ataupun program usrah ini bersambung balik setelah kita berhenti memberi laluan kepada perintah kawalan pergerakan seperti yang disebut oleh pengurusi tadi. Syukur, alhamdulillah. Sebelum saya nak baca hadis kita malam ini, saya suka nak memberikan sedikit komen pada perkataan pengurusi tadi. Pengurusi kata kita cuti 3 bulan. Alhamdulillah kita dah boleh sambung balik. Dan 1-2 kelas saya pun alhamdulillah dah mula balik dan nampak kehadiran okey lah, kan. Cuma ada manusia ni, sebahagian lah, bukan semua, dia pelik. Dia pelik. Kita orang Islam sangat mengharapkan siang dan malam kita mendoakan agar masjid dibuka untuk kita balik mengimarahkan masjid ni. Kita nak mari semayang. Orang beriman ni dia senantiasa harapan dia, doa dia, cita-cita dia, hajat dia, masjid buka, dia nak mari semayang. Apatah lagi tuan-tuan yang memang melazimi masjid ni, termasuk daripada orang masjid, memang duk harap nak buka lah. Alhamdulillah, Perlis negeri yang terawal, di antara yang terawal, yang pertama buka masjid untuk orang mari semayang. Dan kita sangat-sangat bersyukur belum ada kluster masjid di Perlis, termasuk juga kluster semayang tarawih di masjid, tak ada. Dan kita buat i'tikaf, semayang tidur di masjid di Perlis masa Ramadan hari tu, semayang tarawih melimpah. Alhamdulillah tak ada kes yang berpunca daripada masjid. Jadi tuan-tuan, kita harap tuan-tuan semua ada peluang, ada ruang. Mula-mula mungkin 60 tak boleh mai, 60 kena cukup 2 dos, tak apalah, macam mana pun. Kalau tuan-tuan ada peluang, tak ada halangan, tak ada rintangan, tak ada kekangan, tuan-tuan mailah masjid. Hari ni berapa mati? 90 lebih kan, 100 lebih, 90 lebih mati. Yang saya nak habaq apa dia? Bukan hak tu. Ini saya nak habaq ni. Ada orang dia tak mau main masjid.
Dia takut. Dia kata sagi ikut berjangkit. Tak apalah, bagus lah. Dia takut berjangkit. Tuan-tuan mai pun kena jagalah juga kan. Jarak, pakai mask apa semua kena jagalah. Yang mana kena cucuk apa semua kena ambil lah. Jangan duk buat kebal tak tahu halau kan. Bismillah 4 ke Bismillah 8 ke, penyakit ni dia akan kira kan. Okey, tak apa. Kita ambil. Tapi yang saya nak komen ni, ada setengah orang, oh tak mau mai. Takut. Dia tu sehari pergi masjid, lekat kena ke kepala aku mayang di rumah. Tapi dalam masa yang sama, yang kononnya beringat, berjaga sampai tak mau main masjid, takut kena penyakit ni, dia boleh duduk belungguk, celapak, ramai-ramai pula tang lain. Tuan-tuan faham ke tak? Yang ni kita nak kira lagu mana? Yang masjid ni beringat sangat, aku tak boleh mai, bahaya. Sat lagi semayang kau nu bosin ke, kau ni bosin. Tapi majlis nu lah, tang mana lah, apa semua lah, berimpun, berketui, celapak, tak dan siang. Tuan-tuan faham ke tak bahasa saya ni? Dah lah duk teringat nak mayang masjid baru, mayang masjid lama, tak ada rezeki lagi lah. Tapi saya nak habaq ya, kita ni kadang-kadang berbohong dengan diri kita sendiri kan. Di antara sifat munafik itu cakapnya dusta, cakapnya bohong. Dia bukan setakat berbohong dengan manusia, dia berbohong dengan diri dia sendiri. Memang tak mau mai. Tempat lain hang boleh pergi, tempat lain tak takut, tempat lain tak beringat, tempat lain tak jaga pun, tempat lain tak apa susah hati pun. Tapi kalau masjid, kok nu lah, kok ni lah, tak boleh hok nu lah, tak boleh hok ni lah. Tapi tempat lain celapak pergi serapa tu juga. Maka sebab itu hadirin mukminin, kalau Allah Azza wa Jal memberikan bala dan musibah ini, tapi tak boleh memberikan kesedaran, tak boleh nak mengetuk pintu hati kita, tak boleh nak bagi kita sedar, apa lagi yang Tuhan nak turun untuk kita. Tapi kalau dia kata aku masjid tak pi, kita tanya bini dia pi mana tak? Oh dia ni tak pi mana lah, makan pun kami suruh kot pintu bilik. Kita kata apa? Kemah. Kalau kata bini dia kata dia masjid pun tak pi, mana pun tak pi, duduk terperak dalam tu lah, makan pun kami suruh balik, pinggan pun suruh balik. Oh dia ni memang jaga betul ya. Tapi kalau kita tanya bini dia, dia tak pergi masjid? Tak pergi masjid, tapi tak tahu pergi ke mana daripada pagi tadi, hilang tak balik-balik lagi. Sembang. Sembang tu dia ada kiraat dia. Mau dengar elok kiraat saya sebut tadi tu, macam mana? Sembang. Maka hadirin mukminin, kita nak cari rahmat Allah di mana? Rahmat Allah itu turun di mana? Sakinah, mawaddah, segala ketenangan, rahmat, redha Tuhan tu turun di mana? Turun di masjid. Maka sebab itu bila kita ada peluang, inilah tempat yang paling selamat dan tempat yang paling Tuhan turunkan kebaikan dan juga kesayangan dia, kasih sayang dia. Maka sebab itu saya nak kempen seluruh rakyat Perlis ni, alhamdulillah 2-3 tempat yang saya pergi, masjid-masjid yang saya pergi, ramai jemaah dia mai sembahyang. Setengah tu melimpah sampai keluar lah kan, di samping jarak ni memang lepas keluar lah. Alhamdulillah. Itu tanda dia kan. Nampak? Hadirin mukminin, kita sambung balik bacaan hadis kita pada malam ini. Kan? Nampak? Tuan-tuan tanya dia, tak pergi masjid? Tak pergi. Tapi tuan-tuan jumpa dia di mana? Di Merkit. Sambunglah kita baca hadis ni sebab kita pun masa tak banyak. Okey, hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sebahagian ulama menisbahkan perkataan ini kepada Aisyah, sebahagian lagi mengangkatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi di dalam sunannya. Okey, kita tengok hadis berikutnya. Hadis yang kita akan baca malam ni.
Manil tamasa, kata Aisyah, sami'tu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa ridha Allah bisakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas, wa manil tamasa ridha an-nas bisakhatillah wakalahu Allahu ilan nas, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud hadis ni? Sesiapa di kalangan manusia, Nabi kata man ni sesiapalah, sesiapa di antara kamu iltamasa ridha Allah, yang dia itu mencari, berusaha mendapatkan keredaan Allah walaupun terpaksa menempuh kemurkaan orang. Nabi kata, sesiapa yang mencari redha Allah, dia cari redha Allah, maksudnya kesukaan Allah, ke apa? Perkenan Allah Ta'ala ke atas dia itu, walaupun dia terpaksa menempuh kebencian orang. Sekali lagi saya syarah. Maka orang yang seperti ini, Allah Ta'ala akan kafahullahu mu'natan nas, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dan dia tidak akan bergantung kepada manusia. Maka Allah Ta'ala akan pelihara dia, Allah Ta'ala akan lindungi dia, Allah Ta'ala akan jaga dia, dan dia tidak perlukan kepada manusia. Tetapi kata Nabi, وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ, tetapi siapa yang mencari pujian orang, siapa yang mencari penghargaan orang, siapa yang mencari redha manusia, nak orang suka pada dia, dan dia nak orang sayang, puji dan puja dia, sanjungan, dia cari nama, dia cari pujian orang, maka kata Nabi, dia nak cari redha manusia tu sehingga dia sanggup menempuh dan melakukan perkara yang Tuhan haram. Dia nak orang suka sampai dia buat benda haram. Itu bahasa mudahnya. Terjemahan mudahnya, dia sanggup buat benda yang salah, benda yang haram, benda yang Tuhan larang. Yang penting orang suka, yang pentingnya orang puji, yang pentingnya dalam bahasa sekarang ni, kalau Facebook, likes lah. Kan? Orang like dia. Kan? Pasal tu ada orang buat kerja gila. Ada orang yang buat perangai yang huduh. Pasal apa? Pasal nak bagi orang tengok ramai. Nak bagi view tengok. Ni dalam zaman sekarang ni orang tengok view ramai lah. Kan? Kalau cakap elok-elok orang tak tengok. Nak bagi orang tengok kena mencarut. Kalau kita duk elok-elok, perangai elok-elok, kelaku elok-elok, orang tak tengok sangat. Nak bagi orang tengok ni, yang laki-laki buat jadi perempuan. Ramai orang tengok. Tuan-tuan besar tengok. Pasal tu yang melawak-melawak tu semua, mereka buat bagi jadi darai, bagi jadi perempuan. Pasal apa? Pasal orang suka tengok. Benda tu haram. Berlakon jadi perempuan ni tak boleh. Laki-laki tak boleh jadi perempuan, perempuan tak boleh jadi laki, tak boleh buat pondan-pondan ni. Tapi tuan-tuan tengok berapa ramai orang yang berlakon, buat lawak untuk orang gelak, untuk orang suka, dalam keadaan perkara yang dia buat tu haram. Nampak? Banyak benda yang orang langgak halal haram ni orang tak kisah pasal apa. Yang penting orang tengok, orang suka. Pasal tu kadang-kadang saya tengok yang dalam media sosial tu, astagfirullahalazim, perkataan mencarut, perkataan bahasa yang kesat, kan? Buat gaya mimik muka dan sebagainya, yang mana benda tu haram, tapi untuk tujuan kesukaan orang, pujian orang, nak cari ramai peminat, dia buat benda tersebut. Maka kata Nabi, orang yang seperti ini, yang dia cari redha manusia, dia cari kesukaan manusia, kan? Termasuklah yang ceramah ni pun dia suka orang puji dia. Bukan dia cari keredaan Allah, tapi dia suka orang puji dia.
Dia syok orang suka dekat dia. Ramai pengikut dia, kan? Apa ni? Maka kata Nabi, wakalahullahu ilan nas. Allah Ta'ala akan membiarkan dia kepada manusia. Maksudnya Allah Ta'ala tak akan pelindung dia, Allah Ta'ala tak akan pelihara dia, Allah Ta'ala wakalahullah. Allah biar dia dengan manusia yang dia cari redha tadi. Kan? Dia bukan dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Al-Mubarakfuri ketika mensyarahkan hadis ini, kata dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan manusia kepada manusia sekiranya dia mencari keredaan manusia. Pasal itu bila kita buat satu benda, tuan-tuan, kita kena tanya, tuan-tuan saya, kan, tuan-tuan kalau ada kelebihan apa-apa, bila tuan-tuan buat, tuan-tuan kena tanya, buat tu kerana siapa? Pasal itu bab yang paling susah untuk manusia nak perbetul ni, nak islah ni, niat lah. Dalam urusan hidup kita ni, dalam urusan kehidupan kita ni, tuan-tuan, pertama kena tanya untuk siapa. Pasal itu bila kita semayang pun kita sebut apa? Sebelum kita semayang tu kan, tuan-tuan duk dengar orang duk baca niat apa semua tu, duk lafaz niat tu, semua sebut lillahi ta'ala. Haji pun lillahi ta'ala, puasa pun lillahi ta'ala. Dalam kehidupan kita ni, kita kena tanya liman. Liman tu maksudnya untuk siapa? Tuan-tuan buat ni untuk siapa? Tuan-tuan mari masjid ni untuk siapa? Apa sahajalah perkara dalam hidup tuan-tuan yang tuan-tuan buat ni untuk siapa? Tanya untuk siapa? Macam mana kita nak tahu untuk siapa? Sekejap lagi kita akan tengok. Macam mana kita nak tahu benda yang kita buat tu untuk siapa? Kita akan tengok dalam tindak tanduk kita nanti. Kata Al-Mubarakfuri, Allah Ta'ala akan biar manusia menguasai dirinya. Allah Ta'ala akan biar manusia menzaliminya. Allah Ta'ala akan biar manusia mensakitinya. Dan Allah Ta'ala akan biar dia binasa dengan manusia yang dia cari redha tadi. Allah Ta'ala tak peduli dia. Allah Ta'ala tak peduli dia. Kemudian tuan-tuan, di dalam hadis ni juga ada perkataan, saya pergi dengan laju kerana kita tak ada masa. Perkataan redha. Perkataan redha. Kita selalu dengar orang sebut redha Allah. Kan? Kita mencari redha Allah. Dalam Quran Allah kata, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha kepada orang-orang yang masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, orang yang awal masuk Islam di kalangan sahabat. Minal muhajirin, orang muhajirin, orang Mekah yang mari ke Madinah, wal ansar, orang Ansar, orang Madinah. Allah kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Tuhan redha kepada mereka dan mereka redha kepada Tuhan. Nampak tak? Nampak tak tuan-tuan? Apa maksud redha Allah itu? Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, kita ada dua. Satu, Allah redha kepada kita. Yang kedua, kita redha kepada Allah. Apa maksud dia? Yang pertama, kata para ulama, redha Allah kepada kita, iaitu Allah akan memastikan hidup seorang hamba itu berada di atas jalan yang lurus, senantiasa di atas jalan yang benar, dan Allah Ta'ala akan membimbing hamba tersebut untuk mentaati titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Termasuk juga redha Allah itu, Allah menyibukkan hambanya dengan perkara yang baik dan juga perkara yang disuruh. Itu maksud Allah redha. Tuan-tuan, bila Allah redha kepada kita, nombor satu, dia akan pastikan kita berada di atas siratal mustaqim. Jadi kita boleh sebut tuan-tuan ni semua ni yang dalam masjid ini termasuk daripada mereka yang mendapat redha Allah. Sebab apa? Dengan bimbingan Allah, dia bawa tuan-tuan ke sini. Yang membawa dan memandu tuan-tuan ke sini adalah apa? Hidayah daripada Allah. Sebab itu bila muazzin panggil tadi, tuan-tuan jawab apa? La haula wa la quwwata illa billah. Kami tak akan boleh pergi ke masjid dan tak boleh menunaikan salat berjamaah walaupun kami ada kehendak nak pergi, melainkan dengan daya upaya dan kekuatan izin yang Allah bagi. Sebab itu Allah ajak, bila muazzin panggil mari salat, kita sandarkan kepada Allah yang bawa kita mari.
Allah hanya bawa orang yang dia redha. Allah hanya akan bawa orang yang dia redha. Sebab itu orang yang datang ke masjid, orang yang mendirikan salat, orang yang memenuhi panggilan Allah, orang itu adalah orang yang Tuhan redha pada dia. Kalau kita tanya siapa yang Tuhan redha? Tentulah orang yang duduk masjid. Takkan orang yang duduk di luar masjid Tuhan nak redha, betul tak? Tuan-tuan dapat tak? So redha Allah nombor satu mesti di atas jalan yang dia suruh. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan dapat redha Allah ataupun tidak, tengok di atas jalan apa tuan-tuan berjalan. Di atas jalan apa yang tuan-tuan duduk. Kalau tuan-tuan duduk di atas jalan yang dia suruh, yang dia perintahkan, itu tanda Tuhan redha. Sebab apa? Ni saya nak sebut sikit. Banyak kali dah saya sebut. Tapi kita kena ulang juga pasal dia ada kaitan. Dalam hidup manusia ni, ada dua benda yang kita kena bezakan. Tuan-tuan kena bagi faham elok-elok dua benda ni. Satu dia panggil redha Allah. Satu lagi dia panggil izin Allah. Apakah sama perkataan redha dengan izin? Tak sama. Bukan kata Allah Ta'ala ya. Kita pun dalam hidup kita pun benda yang sama. Berapa banyak benda yang anak tuan-tuan buat, tuan-tuan tak redha. Tak redha maksudnya tuan-tuan tak suka, tuan-tuan tak mau, tapi tuan-tuan izin. Boleh tak anak tu dia kata pak dia izin, artinya pak dia setuju? Tak. Izin lain, setuju lain. Betul tak? Umpama contohlah, anak tu nak beli apa-apa, kan? Beli mainan lah contoh, beli mainan, kan? Kita tak setuju, kita tak redha, tapi dia teriak lah, duk buat perangai lah, kita pun malu ke orang, kita pun beli. Siapa yang beli? Kita. Duit siapa? Duit kita. Tapi adakah tindakan kita beli mainan itu kita setuju dan redha, kita suka dia beli? Kita tak suka. Bini kita tanya, beli buat apa? Yang pergi beli buat apa? Beli teriak buat perangai malu ke orang, hingat kan? Beli pergi sengap tapi kita setuju tak? Kita tak setuju. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, bukan tanda Allah izin jadi suatu benda mesti Allah redha juga dengan benda yang dia bagi jadi. Sebab itu kadang-kadang kita pelik, betul tak? Tuan-tuan pelik tak? Adakah Allah Ta'ala redha dengan syaitan? Ini soalan agak ekstrim ni. Agak berat. Adakah Allah Ta'ala redha dengan tindak tanduk syaitan? Adakah Allah Ta'ala redha dengan kewujudan syaitan? Allah Ta'ala redha ni maksud suka dengan syaitan? Tak suka. Allah laknat syaitan. Syaitan itu makhluk yang dilaknat. Sebab itu kita sebut syaitan ar-rajim, yang terkutuk, yang dilaknat, yang direjam. Tetapi siapakah yang mengizinkan syaitan untuk menyesatkan manusia hidup sampai hari kiamat dan berupaya untuk membuat sesuatu ke atas manusia? Siapakah yang izin syaitan bertindak sedemikian? Tidak lain dan tidak bukan Allah Azza wa Jal. Apabila syaitan dihukum, dia minta kat Tuhan, dia minta izin supaya dia termasuk daripada kalangan orang yang diberikan tempoh. Maksudnya diberikan penangguhan. Dan dia minta kepada Tuhan untuk nak hasut, nak rosakkan hamba-hamba Allah. Dia sebut dan Allah izinkan. Kecuali Allah kata engkau tak boleh sentuh hamba-hambaku yang saleh, yang ikhlas. Nampak? Tapi Allah izin tak? Jadi Allah redha tak? Sebab itu banyak benda maksiat yang Allah izin berlaku, tetapi itu bukan tanda Tuhan sokong dan setuju. So kita kena differentiate, kena bezakan benda ni antara apa? Tuhan izin jadi dengan Tuhan redha benda tu jadi. Sebab ada benda juga yang Tuhan redha tapi tak jadi. Betul tak? Benda Tuhan redha. Pasal itu kalau kita tinggi sikit lah. Pasal itu kehendak Tuhan ada dua. Satu, kehendak Tuhan dari sudut penciptaan.
Dia ciptakan kita ni, ada lelaki, ada perempuan, ada Melayu, Hindu apa semua kan. Itu penciptaan. Gunung Ganang itu penciptaan kauniyah. Dia yang cipta. Creation. Ciptaan dia. Semua tu berlaku. Tapi ada benda juga kehendak Tuhan yang tidak berlaku. Saya tanya tuan-tuan. Agama apa yang Tuhan nak? Agama apa yang Tuhan nak? Tuhan reda. Agama apa? Islam. Adakah semua orang Islam? Ni tuan-tuan kena fikir. Agama ni dia suruh kita fikir. Agama ni bukan suruh kita telan. Agama ni suruh kita fikir. Tuhan kata, inna dina indallahil Islam. Allah kata sesungguhnya agama yang Tuhan terima, yang Tuhan nak, yang Tuhan suruh semua orang masuk Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Siapa yang cari selain daripada Islam, falan yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tuhan tak mau. Tapi saya nak tanya kepada tuan-tuan, adakah semua manusia atas muka bumi ni Islam? Jawapannya tentulah tidak. Pasal apa tak jadi macam tu? Tuhan nak Islam, tapi tak semua orang masuk Islam. Yang ni dia panggil iradah syar'iyah. Kehendak Tuhan di dalam urusan keagamaan yang tidak semestinya berlaku kerana Tuhan memberikan manusia pilihan. Tapi kita boleh tak salahkan Tuhan? Boleh tak salahkan Tuhan? Tak nak buat macam mana Tuhan bagi aku jadi macam ni? Tak boleh. Pasal apa? Pasal Tuhan telah beri manusia akal, Tuhan telah beri manusia pilihan. Yang menentukan untuk masuk Islam ke tak tu siapa dia? Ada tak orang yang beranak Islam tapi mati bukan atas Islam? Ada orang yang beranak bukan Islam tapi mati atas Islam? Ni tuan-tuan kena 3 bulan cuti ni kena perangat betul-betul enjin ni. So tiap tuan-tuan jam tak boleh pergi apa ni ustaz ni kan. Kena ikut betul-betul ni kan. Ada tak orang yang dia beranak Islam tapi dia mati bukan Islam? Murtad. Ada. Ada tak yang bukan Islam tetapi akhirnya dia menutup hidup dia dengan kalimah syahadah? Ada tak? Kita yang menentukan. Macam tu juga pintu masjid buka. Ada siapa tuntun mai? Arak-arak mai macam lembu. Cah, balik. Betul? Betul? Yang memang. Ada tak siapa-siapa heret tuan-tuan ikat di hidung tambak mai heret mai? Tak ada. Tuan-tuan mari dengan sendirinya. So kita ada pilihan. Tak bolehlah pasal apa hang duduk di rumah? Tuhan telah tentukan aku duduk di rumah. Tak boleh. Kan? Pasal tu orang yang buat maksiat, orang yang berzina, orang yang berjudi, minum arak, dia kata Tuhan tak buat apa-apa pun kat aku. Tuan-tuan saya nak tanya, Tuhan tahu tak kata satu orang dia nak pergi mencuri? Tuan-tuan kena jawab. Sebelum jawab tu tuan-tuan kena fikir dulu. Saya tanya tuan-tuan, Allah tahu tak satu orang nak pergi mencuri, nak pergi berzina? Allah tahu sebelum ke lepas dia mencuri? Sebelum dia mencuri? Betul? Belum dia mencuri Tuhan tahu dah. Pasal apa Tuhan bagi dia mencuri? Mencuri tu salah ke betul? Tuhan, pasal tu tuan-tuan ada di kalangan etis. Dia kata Tuhan ni betul-betul ada ke? Okey, kalau dia kata ada, Tuhan ni berkuasa ke tak? Tuhan ni berkuasa ke tak? Kalau Tuhan tu berkuasa, kenapa dia benarkan benda-benda yang tak elok berlaku? Covid ni, Tuhan tahu tak kata Covid nak jadi macam ni? Tuhan tahu tak? Sebelum jadi kes yang pertama lagi Tuhan dah tahu. Dah tertulis 50,000 tahun sebelum diciptakan alam ni apa nak berlaku Tuhan dah tahu dah. Ilmu, pasal tu kita kata ilmu Allah itu mendahului segala-galanya. Allah bukan dia bukan tahu macam kita. Kita lepas jadi baru tahu. Dia sebelum tu. Tapi kita pun terfikir. Kalau dia tahu dia nak pergi buat maksiat, pasal apa? Dia buka lorong, dia bagi jadi. Kadang-kadang tuan-tuan jangan terkejut. Jangan terkejut. Jalan menuju maksiat itu, jalan untuk buat maksiat itu lebih mudah dan senang daripada jalan nak pergi buat baik. Betul ke tak? Betul ke tak? Kadang-kadang tuan-tuan betul tak? Yang mana dia buat jahat dulu dia tahu kan? Dia kata dulu nak buat jahat mudah kan? Dia buat baik yang payah.
Jadi kita pelik, benda ni pelik. Kita tak pelik kalau kita faham makna redha Tuhan. Bukan semua benda yang Allah izin dia akan redha. So kita nak cari ni apa dia? Yang kita nak cari redha dia. Kita nak cari redha dia. Tetapi tuan-tuan kena ingat juga, sebelum kita nak tangguh kelas kita ni, tuan-tuan kena ingat apa dia? Bukan semua benda yang Tuhan redha mesti jadi. Saya bagi contoh. Kita bagi contoh yang berlaku dalam hidup kita sekarang ni. Tuhan suruh pergi Mekah tak? Boleh pergi tak? Tuhan redha tak kita pergi Mekah? Tuhan suruh, Tuhan suka. Tuhan kata wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tuhan suruh Nabi Ibrahim suruh mai pergi Mekah. Tuhan suka. Tetamu yang pergi Mekah tu dia bukan tetamu Saudi. Duyufur Rahman, tetamu Tuhan, tetamu dia. Tetamu dia. Tapi dia nampak, dia tak izinkan satu orang ataupun kita pergi rumah dia. Sebab itu hadirin mukminin, kita bila duduk dalam satu tindak tanduk kita, bila tuan-tuan buat satu benda dengan suami ke, dengan anak-anak ke, dengan masyarakat ke, tuan-tuan, izin berlaku tak izin tu soal nombor 2. Yang penting tuan-tuan kena tanya, Tuhan redha tak redha? Nah, itu yang kita nak kena tahu. Kemudian tuan-tuan, dia kata lagi, apabila Allah Ta'ala meredai seorang hamba itu, Allah Ta'ala akan memandunya untuk meninggalkan segala larangannya. Ini juga tanda Allah redha pada kita. Dan tuan-tuan bagi-bagi duk baca apa? Mesti baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba. Kita redha Allah itu sebagai Tuhan. Nombor 1 kita sebut, kita redha Allah itu sebagai Tuhan kita. Islam itu sebagai agama kita. Pasal itu Allah bila dia redha satu orang, redha dia suka. Bahasa mudahnya dia suka. Bila dia suka satu orang, dia akan bimbing untuk orang tu duduk dalam keadaan yang baik. Sebab itu kata la haula wala tu, satu orang tak boleh tinggal benda yang salah melainkan Tuhan yang izin, Tuhan yang bagi kekuatan. Sebab tu kita doa tuan-tuan, berapa banyak benda orang yang tahu benda betul dia tak boleh buat. Berapa ramai, selalu kita sebut, berapa ramai orang yang tahu benda yang betul dia tak boleh buat. Berapa ramai orang yang tahu benda salah dia tak boleh tinggal. Pasal apa? Pasal Tuhan tak redha pada dia. Sebab itu kita takut. Bila kita tengok diri kita ni, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan, saya dan tuan-tuan, kita tengok diri kita. Kita duduk di dalam redha Tuhan ataupun lawan kepada redha Tuhan, murka dia. Dan salah satu contoh yang disebut oleh para ulama tadi apa dia? Tanda Allah redha. Ni tuan-tuan boleh tengok ni. Allah bila dia redha pada satu orang, dia akan sibukkan kawan tu dengan benda yang bagus. So tuan-tuan hari ni hari Ahad ni, daripada pagi tadi sampai maghrib tadi, tuan-tuan cuba cek tengok berapa banyak benda yang baik yang tuan-tuan buat. Tak tuan-tuan duk kalut dengan apa? Salah satu tanda Allah redha dengan kita, keredaan Allah itu bersama dengan kita, kita akan disibukkan dengan benda-benda yang bermanfaat. Tapi kalau dalam hari ni tuan-tuan habis masa kosong, benda-benda yang tak bermanfaat, benda-benda lara, Tuhan telah sibukkan tuan-tuan dengan benda-benda yang tak berguna, kalut dengan benda-benda yang tak sepatutnya, itu tanda Allah tak redha. Tanda tu nampak jelas. Sebab itu kita kena tanya, habis masa kita hari ni, tuan-tuan ni alhamdulillah, tuan-tuan tutup malam ni saya tahu dah, lepas pada malam ni tuan-tuan balik tidur lah. Artinya tuan-tuan telah habiskan masa, telah tamat tutup kisah hidup hari ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Menyebut, tuan-tuan, kalau tak ada kuliah maghrib, okey, contoh dulu, kita tak boleh buat kuliah maghrib, tuan-tuan mai sembahyang maghrib, tuan-tuan pergi mana? Balik rumah tuan-tuan buat apa? Baguslah baca Quran. Setengah orang dia pergi mana-mana, dia pakat 2-3 orang pergi sembang buhung. Ada juga pok yang kuliah maghrib, dia boleh pergi sembang buhung. Memang Tuhan tak redha kat hang tu Kuliah maghrib punya dua ada. Dulu tak apalah, tak ada kuliah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita bukanlah nak kuliah baguslah kuliah maghrib, tapi kita pengisian. Tuan-tuan tahu pengisian. Hidup ini kosong tanpa pengisian.
Dulu orang main sembahyang maghrib tak boleh buat kuliah, orang balik. Setengah balik pergi tengok berita, setengah balik pergi makan, setengah malas nak balik pergi duduk mana-mana, nak duduk dalam masjid tak boleh SOP. Akhirnya dia rasa kosong, dia rasa tak terisi. Nampak tak tuan-tuan? Pagi tadi habis masa dengan apa? Petang habis masa dengan apa? Dan saya nak tanya tuan-tuan, pagi tadi dah nak baca zikir pagi? Petang tadi baca tak zikir pagi? Kalau tak baca artinya apa? Belum ada redha Tuhan dengan kita. Pasal kita masa habis juga. Masa tetap habis. Dia kata saya tak ada nak buat apa, lena hari-hari lena, hari-hari lena, habis dengan lena. Nampak tuan-tuan? Itu apa yang disebut oleh para ulama. Kemudian dia kata kita redha kepada Allah. Ui, sakan. Kita sebagai hamba ni redha. Waradu'an, dan mereka itu redha kepada Allah. Kata para ulama, yang dimaksudkan redha manusia kepada Allah itu apa dia? Iaitu dia redha dengan al-qada wal qadar, ketentuan, ketetapan dan takdir yang Allah Ta'ala tulis ke atas dirinya. Itu maksud kita redha pada Allah. Jadi tuan-tuan dapat malam ni apa dia? Bila kita sebut apa makna Allah redha pada kita dan apa makna kita redha kepada Allah, dan yang lebih penting apa tanda Tuhan redha pada kita. Kita nak kena tahu. Tuan-tuan nak kena tahu. Sebab tuan-tuan nak kena cek tuan-tuan ni diredai ke tak. Contoh macam ni ya. Tuan-tuan baru menikah, pergi rumah mentua. Dia izin lah tuan-tuan duduk. Tapi tuan-tuan mesti nak tahu dia suka ke tak. Betul tak? Ataupun tuan-tuan nak pergi tumpang rumah kawan lah apa semua kan. Dia kata aku ni nak balik main Perlis ni, hotel tutup. Boleh aku nak main duduk rumah hang? Pertama kita nak minta izin. Dia pun kata, hamai habis lah. Bini kita mesti kata apa? Macam mana abang? Dia bagi. Ya, dia bagi. Dia suka tak? Pasal apa yang kita duduk pergi tanya dia suka ke tak? Dia bagi ke tak? Kita habaq kat bini kita tadi, dia bagi kita pergi tidur rumah dia 2-3 malam. Bini kita pergi tambah, tanya aku atas pula. Dia suka ke tak? Apa kaitan izin dengan suka tadi? Tuan-tuan nampak tak? Pasal tu tuan-tuan akan tetap tanya walaupun dia dah bagi. Tentu tuan-tuan akan bincang. Agenda kedua, ni dia suka tak kita nak pergi ni? Kadang-kadang tuan-tuan macam saya lah kan. Nak pergi rumah siapa-siapa, nak kenal siapa-siapa. Ni ada rumah ni. Kan? Nak main tak apa kan? Dia kata nak main tak apa. Nanti tuan-tuan akan bincang, dia mau ke kita pergi ni? Tu dia kata tak apa. Dia kata lah tak apa, tapi dia suka ke tak? Nampak? Maka sebab itu tuan-tuan, dalam hidup kita pun ada benda yang kadang-kadang kita izin tapi kita tak suka. Kita tak mau Allah Ta'ala campakkan diri kita dalam keadaan dia izin kita cari kekayaan, dia izin kita cari rezeki, dia izin kita hidup senang, dia izin kita bahagia, tetapi izin itu dalam kebencian dan kemurkaan dia. Nama apa ni? Dia izin tapi dia benci. Nama apa? Ada nama dia. Nama apa? Istidraj. Jadi tuan-tuan kalau pergi rumah siapa-siapa, bini tanya, abang dia bagi tapi dia bagi tapi ya bagi, dia suka tak? Istidraj. Tuan-tuan boleh abang kat bini, dia istidraj. Dia izin lah tapi dia tak suka. Kita boleh tahu tak dia suka tak suka? Kita boleh tahu tak dia satu orang suka tak suka? Kita boleh tahu lah. Macam mana kita nak tahu? Ni saya nak ajak kat tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh tahu nak duduk lama ke nak duduk sat. Pipi tak ada duk, dia dah angkat ayam. Kita bagi abang kat bini kita izin dan redha. Tapi kalau duduk tengah jam tak angkat apa, abang kat bini izin tak ada redha. Angkat kaki, jom belah. Dia duk bagiin. Kan lagi kita boleh tahu dia duk tengok jam. Sat-sat dia tengok jam. Dia tak abang lah pergi balik, tapi dia tak suka, dia tak redha. Tuhan bila dia tak redha, dia tak semestinya buat benda yang tak elok. Ini yang kita kena faham. Tuan-tuan dapat tak? Ni saya nak sebut last ni. Tuhan bila dia tak suka, dia tak semestinya dia buat benda tak elok. Peliknya bila kita baca kisah-kisah yang Tuhan murka, Firaun, kan? Qarun, ni semua yang Tuhan benci ni, yang Tuhan tak redha, yang laknat dan murka Allah ke atas mereka. Tapi cuba tuan-tuan tengok, kehidupan mereka sangat mewah dan senang. Itu yang kita bimbang. Luarannya tidak seperti hakikat dia.
Sebaliknya orang yang Allah Ta'ala redha, Allah sayang, Allah suka, kehidupannya tidak seperti yang kita sangka. Pasal itu Nabi kata asyaddul bala, orang yang paling berat musibah, yang paling berat ujian, yang paling berat dugaan, yang paling teruk hidup dia susah, adalah orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling Tuhan redha di kalangan para nabi. So kita jangan judge, hukum, tengok satu orang tu hidup dia tak bahagia ke, hidup dia lagu mana ke, kita kata Tuhan tak redha. Kita tak boleh pukul macam tu. Kita tak boleh hukum pukul rata macam tu, tak boleh. Pasal cara Allah redha tak sama dengan cara Allah izin. Berapa ramai orang kafir yang tak sujud sekali pun, tapi Allah izin hidup. Allah Ta'ala izin berjaya. Allah Ta'ala izin mereka bahagia. Di dunia Allah izin. Semua orang kafir buat benda jadi. Betul tak? Cemerlang, bahagia, maju, kaya. Allah izin. Tapi kita tak boleh kata apa yang Allah izin tu bersama dengan dia redha. Cuma dalam hadis ni tuan-tuan, apa yang penting, baru kita masuk inti dia. Yang tadi ni, apa dia? Yang tadi ni pengenalan. So tuan-tuan faham redha Allah. Dalam hadis ni inti dia apa? Bila kita nak cari redha Allah, kita akan bertembung dengan manusia. Itu baru inti. Itu baru dia punya isi kandungan dia. Bahasa mudah lah tuan-tuan faham macam ni lah. Bila buat benda yang baik, bercakap benda yang betul, akan datanglah orang tak suka. Itu normal lah. Pasal itu dalam Quran tuan-tuan baca ada wal as. Baca tak montisat wal as. Cuba tengok dia punya susunan dia. Munasabah ayat. Munasabah reasonable ayat dia. Tengok ayat yang pertama, wal as, tak ada apa. Innal insana lafi khus, tak ada apa. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, tak ada apa lagi. Tak apa, yang tu tak biar bincang. Wa tawasaw bil haqq. Mana dulu? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hak dulu kan? Lepas tu baru sabr. Susunan ayat dalam Quran ni munasabah, dia panggil munasabah. Pasal apa ayat ni kena duduk dulu, ayat ni kena duduk kemudian. Dia ada cerita tau, dia ada ilmu, dia panggil munasabah. Ilmu ni, ulum Quran ni, pasal apa susunan dia macam tu, pasal apa yang ni dulu, pasal apa yang tu kemudian. Okey, nak cerita kat tuan-tuan, Allah sebut watawasaw bil haqq. Dia kata pesan dengan kebenaran. Cakap benda betul, habaq benda betul, suruh benda betul. Yang tu dulu. Lepas tu baru dia habaq wa tawasaw bis sabr. Lepas tu habaq sabar, dengan sabar. Pasal apa betul lepas tu sabar? Di kalangan ahli tafsir, dia kata apa? Allah sebut cakap betul, lepas tu Allah habaq suruh sabar. Pasal orang yang cakap betul akan menimpa ke atas diri mereka ujian, dia kena sabar. Dia kena sabar. Orang yang cakap betul ni dia kena sabar. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan buat benda betul, memang orang akan benci, orang akan marah, dan orang akan tak setuju. Bila tak setuju, apa jawapan dia? Sabar. Betul tak? Tegur, cakap, anak kita balik mai, tak semayang apa, kita tak kata apa, dia suka lah. Bagus lah. Cikgu yang bagus ni, cikgu yang tak tegur apa. Buat kerja sekolah, tak buat. Bapak yang bagus ni, bapak ni pada penilaian manusia. Pada penilaian manusia ni, benda. Pasal tu orang ni kalau dia tak cakap benda betul, orang semua suka. Tapi orang yang marah ni, mola angin tak suka ni, bila tuan-tuan cakap benda betul ya. Kan? Macam tu imam duk tegur. Orang benci ya. Tapi tu imam kata, tu imam saya tak main mayang Jumaat banyak kali dah. Tak apa, tak ada masalah. Kan? Tak main pun tak apa. Kan? Okeylah kan. Tak apa, orang suka. Jadi tuan-tuan nak tahu, senang ya. Nak tahu benda tu betul, dia akan dimusuhi dan dia akan dibenci. Sebab itu bila Nabi pergi jumpa Waraqah, ingat tak apa Waraqah kata? Nabi pergi jumpa Waraqah bin Naufal.
Waraqah kata satu perkataan. Semua orang yang jadi nabi ni, bahasa saya mudah nak faham, semua orang yang jadi nabi ni semua akan kena halau. Masa tu Nabi tak tahu apa lagi. Tapi Waraqah kata siapa yang jadi Nabi ni, siapa yang dilantik macam hang ni, yang cerita Namus, Jibril tu, siapa yang jadi Nabi, jadi Rasul ni, semua kena halau. Tak ada siapa yang tak kena halau. Semua orang benci. Betul tak dia kena halau? Hijrah daripada Mekah pergi Madinah. Kerana apa? Kerana diusir. Waraqah sebut awal masa mula-mula jumpa Jibril tu, Nabi akhirnya dihalau keluar. Saya nak tanya dekat tuan-tuan, sebelum Nabi dihalau keluar, Nabi ni memang orang benci asal ke kemudian tu orang benci? Sebab itu bila kita baca sejarah Nabi ni, kita baru boleh faham maksud redha Allah tu. Tuan-tuan kalau tengoklah sejarah Nabi, dia awalnya semua manusia suka. Al-Amin tu bukan diberi selepas dia jadi Nabi. Al-Amin tu digelar sebelum dia jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi tu orang suka Al-Amin. Tapi dia mula dibenci selepas jadi Nabi. Nampak tak tuan-tuan? Yang ni yang kita nak kena faham. La ni bila kita buat, kita nak cari sanjungan pujian orang ke? Contoh macam ni kan. Tuan-tuan duduk dalam kumpulan macam-macam jenis orang lah. So tuan-tuan nak duduk dalam kumpulan ni, tuan-tuan nak jadi lagu depa ke? Depa nak ikut tuan-tuan. Yang tu kita boleh tahu. Kadang-kadang tak berani nak tegur, kadang-kadang tak berani nak lawan arus, kadang-kadang tak berani nak bersuara. Pasal apa? Pasal tak mau nak bagi orang marah. Itu mudah ya. Ini yang Nabi kata, dia nak redha orang. Saya bawa contoh, nanti orang marah. Kita nak cakap, payahlah tuan-tuan kan, payah. Kita mengaji, lepas tu bila berjumpa dengan orang tak mengaji, dia mula nak bertembung lah. Betul tak? Anak-anak kita, susah ha? Kita nak tegur, segi dia mebay. Kita pula jenis sayang anak. Oh, sayang habis meter. Kita mengaji, tak boleh. Saya tak payah bagi contoh lah. Kita mengaji, benda tu tak boleh. Tapi anak-anak nak buat. Sayang anak diturut-turutkan. Macam mana tuan-tuan? So ini yang kita lah ni, kita redha siapa? Kalau sebab tu lelaki kita kata macam mana? Biar depa, sekali depa marah mobile pula, berkelahi pula. Apa kita abang benda ni tak betul. Kita nak cari redha Allah. Kita nak cari kesukaan Allah, bukan kesukaan manusia. Macam tu. Kan? Kita bukan nak orang suka. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang ni pagi dia boleh suka, petang dia boleh maki. Itu yang kata tabiat manusia ni. Manusia ni dia boleh berubah. Pasal itu kalau tuan-tuan nak orang suka, satu benda yang mustahil lah. Yang betul-betul yang, dan tuan-tuan, orang akan suka bila Allah suka. Pasal itu kita jangan pedulilah. Tapi jangan nak buat tak heran pula. Maksud saya kalau benda tu betul, tuan-tuan buatlah. Kalau benda tak betul, tuan-tuan abang tak betul. Sekali mereka tak apa, akhirnya Allah akan buka hati dia untuk suka. Siapa yang Allah suka, manusia akan suka. Tapi siapa yang manusia suka dalam keadaan Allah benci, hujungnya manusia akan benci dia. Pasal itu dalam hadis ni Nabi SAW kata, siapa yang mendapatkan keredaan Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya sehingga dia tidak perlu bergantung kepada manusia. Tetapi sesiapa yang mencari redha manusia, maka dia tidak akan mendapat kebergantungan kepada Allah. Itu apa yang disebut di dalam hadis ni. Sebab itu kata Fudail bin Iyad, dia kata antara redha dengan zuhud. Redha dengan zuhud. Redha itu lebih afdal daripada zuhud, kerana redha besar kedudukannya daripada zuhud. Sebab apa?
Redha ni orang yang redha ni orang yang macam mana? Redha ni orang yang terima seadanya. Maksud kita kata hang redha. Pasal tu Fudail kata redha tu lebih besar daripada zuhud. Siapa-siapa yang zuhud belum tentu dia redha. Zuhud ni maksud apa? Zuhud ni maksudnya dia tak ambil lebih pada apa yang patut. Itu mudah faham. Nak mudah faham zuhud ni takat mana dia cukup, dia ambil. Tadi ada satu tu imam telefon, dia terkelas di masjid dia nak mula lah. Dia peringat saya. Lepas tu dia kata nanti kalau nak mai kuliah, tolong sebut sikit. Sebut apa? Kita sebut sikit ni bab apa, ambil daging korban ni. So kita dia ingatkan tak ada lah perangai ni. Ambil. Kita pun ada pengalaman. Kan? Yang jenis ambil tamah. Saya kata kat dia, tak, benda ni tak payah cakap banyak. Hukum dia mencuri. Hukum ambil daging korban tanpa izin tuan curi. Dan berlaku dalam kita duk kata tu, berlaku seorang sahabat saya tak pasti di mana lah, tapi dia buat gambar. Dia pergi ambil daging korban tu. Ini berlaku dalam kita duk sebut tu. 2 kilo yang dia dapat. Dia masuk satu tumpuk, satu bahagian, tapi dia dapat 2 kilo. Dia pun nak terkejut. Bawa besen punya besar, tak tahu 2 kilo. Dia tanya pada pengurusan tu, pihak masjid tu. Yang masuk tu isteri dia, panjang cerita lah kan, tapi dia kata takkan satu bahagian 2 kilo. Pengurusan tu jawab perkataan yang sama kita sebut. Yang ni bahagian tuan korban, yang lain tu kami dah ambil nak agih pada fakir miskin. Dia buat keputusan. Lepas tu yang laki-laki ni tanya isteri dia macam mana? Kita redha pilah. Sadi dia jadi panjang cerita. Balik dengan 2 kilo tu. Tapi saya nak habaq tuan-tuan, nampak? Tapi kita tak boleh ulah panjang sebab masa dah habis. Cuma saya nak habaq kat tuan-tuan, demikianlah apa yang boleh kita kuliah pada malam ini bagi menghormati titah perintah ulil amri dan juga SOP yang telah dikuatkuasakan. Kita tangguh dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.